Jika anda telah menonton video saya sebelum ini, saya ada lakukan aktiviti menggabungkan ayat tunggal menjadi ayat majmuk. Baiklah, pada hari ini kita juga akan melakukan aktiviti yang sama tetapi pada muka surat yang berlainan. Seperti biasa, kita akan lakukan aktiviti bahasa Melayu Huruf 3 menggunakan buku aktiviti jilid 2 pada muka surat 35. Jadi kita tunggu apa lagi? Jom. Untuk menggabungkan ayat majmuk, kita memerlukan dua ayat tunggal dan juga satu kata hubung. Kita boleh terus gabungkan ayat tersebut menggunakan kata hubung. Tetapi apabila kita terus menggabungkan, ianya akan menjadi panjang. Contoh yang mudah ialah seperti ini. Saya membaca buku. Saya minum air. Kita akan gunakan kata hubung dan. Saya membaca buku dan saya minum air. Ayat itu betul, tetapi kita perlukan ayat yang ringkas. Ayat yang betul dan ringkas ialah saya baca buku dan minum air. Macam mana cara nak buat ayat itu menjadi ringkas? Okey, ingat ni. Dalam dua ayat yang diberikan, kita perlu mengenal pasti perkataan yang sama. Contohnya, saya berlari. Ayat pertama. Ayat kedua, saya mendengar lagu. Kita gunakan kata hubung sambil. Melalui dua ayat tersebut, ada satu ayat yang sama iaitu saya. Saya berlari. Saya mendengar lagu. Jadi, kita kena buang perkataan yang sama. Kita kena buang satu perkataan yang sama. Jadi, ayatnya ialah saya berlari sambil mendengar lagu. Itu bagi ayat yang ada perkataan yang sama. Macam mana kalau dua ayat yang tidak mempunyai perkataan yang sama? Itu lagi mudah. Kalau tidak mempunyai ayat yang sama, kita boleh terus gabungkan kedua-dua ayat tersebut menggunakan kata hubung. Contohnya, kita perlu memakai pelitup muka. Ayat pertama. Ayat kedua, dapat mengelakkan daripada terkena penyakit COVID-19. Kata hubungnya ialah supaya. Kita perlu memakai pelitup muka supaya dapat mengelakkan dari penyakit COVID-19. Itu adalah ayat yang tidak mempunyai perkataan yang sama. Kalau tidak mempunyai perkataan yang sama, kita boleh terus gabungkan ayat tersebut. Masih tak faham lagi? Pedulikan. Kita terus lakukan pada muka surat 35. Jom. Ini adalah pada muka surat 35 buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 2 tahun 3. Sekarang kita diminta untuk bina ayat majmuk berdasarkan ayat tunggal yang diberikan. Okey, contohnya nombor 1 ni ada dua ayat tunggal. Ini ayat tunggal pertama dan ini ayat tunggal kedua dan ini adalah kata hubung. Jadi kita diminta untuk menggabungkan kedua-dua ayat ini menjadi satu ayat menggunakan kata hubung. Sebelum kita mula, kita baca kesemua terlebih dahulu. Gunalah bioplastik. 1. A. Bioplastik mudah diperoleh. B. Bioplastik mesra alam. Dan 2. A. Bioplastik sangat sesuai. B. Bioplastik tidak mencemarkan alam. Kerana 3. A. Bioplastik mudah terurai. B. Plastik biasa sukar terurai. Tetapi 4. A. Bioplastik mudah dilupuskan. B. Bioplastik boleh dijadikan baja. Serta nombor 5. A. Sebagai pengguna, pilihan kita ialah bioplastik. B. Bioplastik melestarikan alam. Untuk nombor 6. A. Penggunaan bioplastik digalakkan. B. Alam kita tidak tercemar. Supaya info, bioplastik biasanya diperbuat daripada sisa kelapa sawit atau kanji daripada jagung dan ubi kentang. Baiklah, setelah kita membaca ke-6 ayat yang ada di sini, jadi kita perlu gabungkan ayat tersebut. Kita lihat contoh yang pertama. Okey, nombor 1. Bioplastik mudah diperoleh, bioplastik mesra alam dan. Ingat, kita perlu kenal pasti terlebih dahulu perkataan yang sama. Kalau nombor 1 ini, mana satu perkataan yang sama? Perkataan yang sama ialah bioplastik. Jadi, kita kena buang salah satu perkataan
bioplastik. Jadi yang sesuai ialah kita buang perkataan yang kedua. Ayatnya ialah bioplastik mudah diperoleh dan mesra alam. Jadi kita tulis di bawah ini, bioplastik mudah diperoleh. Tak perlu tulis titik, okey, sebab kita nak buat satu ayat. Dan kita tulis kata hubung dan mesra alam, barulah titik. Ini dinamakan sebagai satu ayat sebab ada satu tanda noktah. Ini ada dua ayat sebab ada dua tanda noktah. Kita gabungkan dua ayat ni supaya menjadi satu ayat. Baiklah, kita lihat yang kedua. Bioplastik sangat sesuai. Ayat pertama. Ayat kedua, bioplastik tidak mencemarkan alam. Okey, menggunakan kata hubung kerana. Sama juga seperti tadi, kita perlu mencari terlebih dahulu perkataan yang sama. Kalau kita tengok pada nombor 2, perkataan yang sama ialah bioplastik. Sama juga seperti nombor 1. Jadi, kita buang satu perkataan bioplastik. Okey, kita buang perkataan bioplastik yang B ni. Jadi, ayatnya ialah bioplastik sangat sesuai kerana tidak mencemarkan alam. Okey, jadi kita tulis di bawah. Bioplastik sangat sesuai kerana tidak mencemarkan alam. Titik. Tidak mencemarkan alam. Titik. Okey, kita lihat contoh yang tidak mempunyai perkataan yang sama. Okey, nombor 4 ada sama, nombor 5 pun sama, bioplastik. Nombor 6 tak ada yang sama. Tengok penggunaan bioplastik digalakkan alam kita tidak tercemar. Jadi untuk nombor 6 ini kita boleh tulis terus. Penggunaan bioplastik digalakkan supaya alam kita tidak tercemar. Jadi kita tulis di nombor 6. Okay. Kita boleh terus tulis. Penggunaan bioplastik digalakkan supaya alam kita tidak tercemar. Okey, kita tulis di sini. Penggunaan bioplastik digalakkan supaya alam kita tidak tercemar. Okey, pastikan huruf kecil ke sebab kita buat satu ayat saja. Alam kita tidak tercemar. Titik. Bagaimana dengan penerangan yang telah saya nyatakan tadi? Saya harap murid-murid dapat memahami bagaimana cara untuk menggabungkan ayat tunggal supaya menjadi ayat majmuk. Melalui penerangan tadi, saya telah terangkan 3 contoh. Jadi, ada 3 lagi yang perlu murid buat sendiri. Saya harap murid dapat lakukan dengan betul. Baiklah, jika anda rasakan video ini ada sedikit ataupun banyak kesilapan, anda boleh maklumkan kepada saya melalui ruangan komen. Jika anda rasakan video ini bermanfaat, anda boleh jadikan sebagai rujukan dan juga anda boleh sebar-sebarkan kepada orang lain. Sebelum mengakhiri video ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kerana telah menyokong saya selama ini. Saya tidak sangka saya telah mendapat 2000 subscriber dan saya harap dengan sokongan-sokongan daripada anda, saya akan terus rajin untuk melakukan video. Saya minta maaf kerana saya telah lama tak lakukan video, dalam lebih kurang 1 bulan lebih, kerana saya tidak mempunyai masa yang cukup, ataupun dengan kata mudahnya adalah saya banyak kerja lah sepanjang 1 bulan lebih ini. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye bye.